the Creator? Who is the Sustainer? Surely He's the one, Lord of all mankind. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih ucapkan kepada Pak Imam, Ketua Majlis, tuan-tuan, rakan-rakan, ahli jemaah yang laki-laki dan juga wanita, khabar semua. Alhamdulillah, dah lama saya tak datang ke masjid ni. Alhamdulillah datang-datang, dulu kecil, sekarang dah bertambah besar dan bertambah selesa. Tahniah diucapkan kepada penduduk Taman Bulai Perdana. Alhamdulillah, bukan senang nak bina. Kami di Taman Bulai Indah tu tak siap-siap lagi. Doalah mudah-mudahan boleh juga menikmati nikmat sebuah masjid yang besar. Apatah lagi sekarang ni dah cuti hari Jumaat, dah melimpah-limpah. Tak ada ruang nak tambah dah bumbung tu. Mudah-mudahan Allah pun mudahkan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, pada malam yang singkat ini antara maghrib dengan isyak, saya bercadang untuk berkongsi satu ataupun dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan amal-amal saleh yang boleh kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini, sementara kita masih hidup lagi. Sebenarnya kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala boleh melalui banyak pintu, banyak usaha yang boleh kita lakukan, banyak bentuk amal soleh yang boleh kita lakukan, yang boleh menyebabkan kita ni jadi ahli syurga. Ada orang dia masuk syurga sebab dia rajin sembahyang, sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib sempurna. Dia bangun malam, itu dia dapat kelebihan dengan amal soleh mendirikan ibadah sembahyang. Ada orang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia banyak berinfak, bersedekah, ada duit terus dalam fikirannya, di mana lagi aku nak infakkan. Boleh masuk syurga, dan itu sebahagian daripada amal soleh yang boleh dilakukan. Mungkin sembahyang ni biasa-biasa saja, tapi infaknya luar biasa. Itu amal soleh yang boleh kita lakukan. Ada orang boleh masuk syurga, tuan-tuan, kerana dia ni seorang peniaga, berjual beli, ada kedai, ada pasar malam, ada peniaga apalah, dia meniaga. Sehingga Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis, at-tajir as-saduqul amin laisa lahu jazaa'un illa jannah. Peniaga yang benar, yang jujur dan amanah tidak ada ganjaran melainkan syurga. Dia berniaga siap malam, pagi-pagi buka kedai, petang-petang dia tutup kedai, tapi dia jujur, dia amanah, tak menipu, hantar barang yang betul. Dengan perbuatannya itu, Nabi kata dia masuk syurga. Ada orang
Dia rajin dengar kuliah. Pantang dengar ada ustaz datang je, ada kuliah je, dia pun sibuk urus. Cepat-cepat dia balik kerja sebab ada majlis ilmu. Dengan sebab cenderungnya kepada ilmu, cintanya kepada majlis ilmu, boleh menyebabkan dia masuk syurga. Kerana itu amal soleh. Banyak lagi. Ada orang dia jaga lidah daripada mengumpat mengata yang buruk-buruk. Itu boleh menyebabkan dia masuk syurga. Itu amal soleh dalam kehidupan dia. Ada orang dia jaga hubungan dengan ibu dan ayah. Sangat dia jaga hubungan ibu dan ayah. Itu amal soleh. Jadi banyaklah tuan-tuan. Jangan kita pandang remeh lah. Datang ke masjid pada malam ini, mendengar majlis ilmu yang ada walaupun singkat pada malam ini, jangan pandang remeh. Kerana dengan amalan soleh, dengan majlis ilmu seperti inilah, barangkali wallahu alam, yang menjadikan kita ni boleh sampai seperti yang ada hari ini. Dulu masa kecil-kecil, masa kita remaja, masa kita muda, suka majlis ilmu, ataupun terdengar, baca kitab-kitab agama, buka kaset-kaset ceramah agama. Dengan kita dengar ceramah, majlis ilmu ini, maka dengan itulah resepi-resepinya sehingga kita menjadi kita hari ini. Barangkali kalau kita ni bukan jenis orang kaki majlis ilmu, tak berada di sini malam ni. Kalau kita jenis suka nonton TV, misalnya kata malam ni Maharaja lawak mega. Kalau yang kita memang kaki TV, rasanya cenderung ke sana. Tapi alhamdulillah, barangkali dulu-dulu kita rajin dengar ceramah, dengar kuliah, terkesan juga sedikit sebanyak, sehingga jadilah kita seperti apa kita pada hari ini. Alhamdulillah. Ada orang dia banyak harta, dia infakkan harta dia, itu amal soleh bagi dia. Ada orang dia banyak tenaga, dia sumbangkan tenaga dia, itu amal soleh bagi dia. Jadi tuan-tuan fikirlah sendiri dalam kehidupan kita ni, apa amal soleh yang boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu amalan yang betul-betul bernilai, berkualiti. Sehingga disebutkan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang sahabat. Hadis ini panjang tuan-tuan, daripada Musnad Ahmad, 1 muka surat lebih. Kalau dah baca tak habis kan malam ni. Saya ringkaskan ceritanya. Ada 3 orang sahabat, ni zaman dulu, bukan nama sahabat, sebelum Nabi lagi. 3 orang laki-laki berjalan bermusafir. Tiba-tiba sampai waktu dah nak malam, lalu mereka berlindung dalam sebuah gua. Tak semena-mena seketul batu daripada bukit jatuh dan menutupi pintu gua. Tuan ingat cerita ni kan? Ditolak batu tu tak boleh gerak, batu tu besar. Apa yang mereka buat? Salah seorang daripada mereka mengatakan, mari kita berdoa kepada Allah dengan kita menyebut amalan yang baik yang pernah kita lakukan. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, aku dulu ni ada ramai pekerja di Tokek. Ada ramai pekerja. Dalam riwayat Musnad Ahmad ni disebut, ada salah seorang daripada pekerjanya ini datang separuh hari. Pagi tak ada, sampai tengah hari dia datang. Kemudian dia bekerja sama dengan orang lain, tapi sampai di hujung waktu, hujung petang, dia bayar setiap upah pekerja-pekerjanya sama rata, walaupun yang tadi datang separuh hari. Oleh kerana dia bayar sama rata, ada salah seorang daripada pekerja ni yang kerja daripada pagi tak puas hati. Dia kata ini tidak adil. Lalu dia pun marah dan dia meninggalkan tuan tadi, Tokek tadi, tak ambil upah dia. Si tuan ini begitu amanah, dia simpan upah itu. Dan mengikut riwayat, dikembangkan. Dia belikannya binatang, dia dibelikannya kambing, lembu dan unta dalam riwayat lain. Sehinggalah satu ketika dia kata, ya Allah, dia berdoa ni kepada Allah ni, dia ungkit balik cerita dia. Sehinggalah satu ketika datang kepadanya seorang tua, bertemu dengannya dan minta balik. Dia kata, engkau ni masih ada hak aku yang engkau tak bagi. Dia cerita balik dulu dia kerja yang cari, yang meninggalkan dia dulu. Si tuan ini kata, memang aku simpan lama dah aku cari kau kan?
Dan sekarang ni harta yang kamu tinggalkan dulu, gaji upah itu aku belikan ini semua ni. Kambing-kambing dah membiak, lembu-lembu dah membiak, dah banyak. Ambillah semuanya, kata dia. Kamu jangan bergurau, kata. Sebutlah hadis. Jangan bergurau. Bukan bergurau, inilah semuanya. Dan saat dia berdoa itu dia mengatakan, ya Allah, kalaulah amalan itu amalan soleh pada sisimu, maka bantulah kami pada hari ini. Memang dia ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa melainkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Batu tu bergerak sikit, tak cukup untuk keluar lagi. Lalu orang kedua pula berdoa. Dia mengatakan bahawa, ya Allah, aku ini salah seorang daripada orang yang ada keupayaan dari segi kewangan, harta. Tiba-tiba 1 tahun negeri tempat dia tinggal mengalami kesukaran, orang susah, sehingga sepupunya, seorang wanita yang dia sangat cintai dan dia suka, mohon bantuan daripada dia. Oleh kerana dia sukakan sepupunya perempuan ini, dia minta, aku boleh bantu engkau, tapi dengan syarat tidur bersama dengan dia. Ini ada niat jahat jugalah, dia teringinkan perempuan tu. Oleh kerana berulang-ulang kali ni mohon, dah ditanyakan beberapa saudara dan sebagainya, maka perempuan tu akhirnya bersetuju kerana dalam keadaan begitu sukar. Tapi di saat dia melakukan perbuatan maksiat dengan perempuan ini, perempuan itu mengatakan, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Dah sama-sama dalam bilik dah. Lelaki ni pun meninggalkan si wanita ni, sebab pada ketika itu dia ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak jadi buat maksiat. Dia kata, kalaulah perbuatan itu dan duit yang diberikan itu dia dihalalkan, kalaulah perbuatan itu kata semata-mata mencari keredaanmu ya Allah, dan betul-betul ikhlas, dia kata, maka tolonglah kami pada hari ini. Bergerak batu tu sikit lagi, tapi tak boleh keluar daripada gua lagi. Akhirnya orang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ni masih ada kedua ibu dan ayah. Satu ketika dahulu aku akan memerah susu kambing setiap pagi, setiap petang dia akan berikan kepada ayah dan ibunya minum dulu sebelum diberikan kepada yang lain-lain, termasuk anak dan isteri. Ibu dan ayahnya dulu, pagi-pagi, petang-petang dia akan perah, dia akan beri ayah dan ibunya minum dahulu. Tapi pada satu ketika, kerana hujan lebat, dia lewat pada petang itu untuk sampai ke rumah ibu dan ayahnya. Dia pura-pura bawa, dan apabila dia sampai ke rumah ibu dan ayahnya, kedua mereka sudah tidur. Dan dia kata dia tak sanggup untuk mengejutkan kedua ibu bapanya. Lalu dia tunggu sambil memegang cawan itu di tempat mereka tidur, sehinggalah kedua ibu bapanya bangun pada waktu pagi. Tunggu, tuan-tuan. Ada riwayat lain mengatakan pada ketika itu anak yang menangis minta minum susu dulu, tapi dia tak bagi sebab dia nak menghormati ibu dan ayahnya. Sampai waktu pagi, bila ibu dan ayahnya bangun, barulah dia beri minum, dan dia beri minum pada yang lain. Dia kata, kalaulah ya Allah amalan itu amalan soleh di sisimu, maka bantulah kami pada hari ini. Tergerak batu itu sedikit lagi, maka barulah mereka boleh keluar daripada gua. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kalaulah kita berada di saat seperti itu, dalam keadaan getir, agak-agaknya ada tak modal kita untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ada tak amalan yang betul-betul ikhlas, yang kita rasa inilah amalan yang paling soleh yang pernah aku lakukan dalam kehidupan aku? Ada tak? Cuba tuan-tuan fikir balik. Tak semestinya baca Quran, tak semestinya berzikir, tak semestinya sembahyang, tetapi amalan-amalan soleh apa sahaja. Banyak pintu-pintu amalan soleh yang boleh kita lakukan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, ada satu hadis lagi berkenaan dengan 7 golongan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, oleh kerana mereka ini bakal ataupun mempunyai ciri-ciri yang soleh, pada hari akhirat nanti akan mendapat perlindungan daripada Allah, yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripada Allah. Allah sebut, dan Nabi sebut dalam hadisnya,
sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti, waktu di saat tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, di padang mahsyar nanti suasananya sangat getir, masing-masing dengan amalan masing-masing. Yaumul la yanfa'u fihi malun wala banun. Hari yang tidak memberi manfaat harta, anak-anak dan juga harta dan juga anak pinak. Hari itu tak boleh pakai kabel-kabel dah. Tuan-tuan kena Tan Sri ke, kena Datuk ke, kena siapa pun tak guna dah. Kita dengan amalan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pada hari akhirat, di padang mahsyar nanti, hari pengadilan. Di saat itu, di saat getir itu, ada 7 golongan yang Nabi sebut, seolah-olah akan menjadi golongan VIP ya kan? VVIP. Dibentangkan dengan keistimewaan dan dapat perlindungan daripada Allah, daripada arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa golongan itu? Amalan insya-Allah disebut satu persatu. Mudah-mudahan kita bercita-citalah nak jadi. Kalau tak semua pun, salah satu daripada golongan itu kita ada. Inilah ciri-ciri orang yang beramal soleh insya-Allah. Siapa yang pertama? Golongan yang pertama Nabi kata Al-Imamul Adil. Imam yang adil. Imam ni bukan imam semayang. Imam ni maksudnya pemimpin. Pemimpin yang adil. Itu golongan yang pertama. Pimpinan, kekuasaan itu adalah satu amanah. Dia bukan satu kebanggaan, bukan satu keistimewaan, tetapi ialah ada satu amanah yang dipikul. Dan amanah itu sangat berat. Mudah sangat orang yang jadi pemimpin untuk menyeleweng. Mudah sangat. Kuasa di tangannya, undang-undang juga di tangannya. Dia boleh buat macam-macam penyelewengan kalau dia mahu. Di celah-celah itu, siapa-siapa yang dapat berlaku adil, dia akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nak cari imam yang adil, tuan-tuan. Adil ini dalam Islam bukan artinya sama rata. Semua orang akan dapat sama rata, bukan begitu. Macam kerajaan bersifat komunis, kan? Dia bagi sama rata. Dalam kepercayaan komunis, masyarakat yang ideal, yang sempurna itu adalah masyarakat yang sama rata. Tapi adil dalam Islam, wad'u syai' fi mahallihi, orang kata, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia layak, dia rajin, dia bersungguh-sungguh, dia akan dapat diberikan ganjaran. Kalau kita kecilkan hadis ini, kalau kita kata imam pemimpin negara itu besar sangat, kecilkan lagi kita sebagai seorang pemimpin. Sehingga Nabi menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab apa yang kamu pimpin. Kalau suami di rumah menjadi pimpin terhadap keluarganya, isteri jadi pimpin pada anak-anaknya dan bahagian tanggungjawab dia. Kalau di pejabat, bos jadi ketua di pejabat. Kalau di taman-taman perumahan, dia jadi ketua. Masing-masing ada tanggungjawab dia, pimpinan yang dia pegang, amanah yang dia pegang. Dan orang yang boleh berlaku adil, ini sebahagian daripada orang yang akan mendapat keistimewaan Allah pada hari akhirat nanti. Susah, tuan-tuan. Siapa imam yang paling, pemimpin yang paling adil dalam dunia ni? Siapa yang paling adil? Tak lain tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Tetapi walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam pemimpin yang adil, ramai juga orang yang mahu membunuh Nabi. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, naik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah. Tapi tempoh pemerintahan Abu Bakar tak lama, sekitar 2 tahun lebih. Kemudian dia pun meninggal dunia. Diganti oleh khalifah Islam yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini juga seorang pemimpin yang adil.
Walaupun Umar Al-Khattab ini seorang sahabat Nabi yang tegas dan sangat adil pimpinannya, sampai dia berjalan tengah-tengah malam pergi cek kemah orang miskin, apa keperluan masyarakat, cuba berlaku adil, Amirul Mukminin. Tapi di akhir riwayat hidup Sayyidina Umar Al-Khattab, apa yang berlaku tuan-tuan? Beliau dibunuh. Berlaku adil macam mana pun ada orang tak puas hati juga. Naik khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan, juga cuba untuk berlaku adil. Sahabat Nabi dijamin syurga. Tapi akhirnya di hujung riwayat Sayyidina Uthman bin Affan juga beliau dibunuh. Naik pula khalifah Islam yang keempat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, juga menantu Rasulullah, sangat adil. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga mati dibunuh. Susah sebenarnya nak berlaku adil ni. Adil-adil pun orang bunuh juga. Apatah lagi lah kita ni ya. Jadi itu orang kategori yang pertama, menjadi imam atau pimpinan yang adil. Dan orang yang dapat laksanakan kepimpinan yang adil, amanah, jujur, baginya perlindungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama. Golongan kedua disebutkan dalam hadis ini, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Syabun, remaja, golongan generasi Y, remaja yang membesar dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Remaja yang kerjanya ibadat kepada Allah, membesar dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua tuan-tuan disebut orang tua yang beribadah kepada Allah, itu biasa. Tengoklah di mana-mana di masjid, sama pun di Pura Indah pun, di sini pun lebih kurang juga. Ramai remaja ke ramai orang tua-tua? Kalau orang tua-tua tu biasa, orang dah pencing kan, datang ke masjid. Kalau yang tak datang ke masjid tu yang luar biasa. Tapi kalau ada remaja umur belasan tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, selalu datang ke masjid, ke surau, subuh ada di masjid, waktu maghrib ada masjid, isyak pun ada di masjid, istiqamah dia. Golongan ini suka nak dicari pada hari ini. Sebab Nabi sebut golongan ini syabun nasha'a fi ibadatillah. Sebab golongan remaja ni cabarannya besar berbanding dengan orang yang sudah agak berumur. Nafsunya besar, macam-macam, tenaganya kuat. Kalau ada remaja yang boleh membesar, suasana dia membesar itu dalam suasana ibadah kepada Allah, ini golongan remaja yang sangat hebat. Tuan-tuan tengoklah anak-anak kita, ada tak golongan yang seperti ini? Ini dapat iPad 1, iPad, siang malam pagi petang, lupa sembahyang, baca Quran, tahiyat baca tidak, zikir, doa, ingat atau tidak, tapi sibuk dengan permainan-permainan seperti itu. Itu sebab saya teringat satu hadis Nabi mengatakan bahawa bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang, asing, dan akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dulu Islam ini dibenci. Orang kata apalah Islam ni sama Nabi. Kita orang Quraisy mengatakan mereka ini membezakan di antara golongan kaya dan golongan hamba. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW mengatakan manusia ini semua sama, melainkan yang bertakwa kepada Allah mempunyai perbezaan. Orang Arab kata dia pelik ni. Mana boleh sama kita dengan hamba? Mana nak sama, dia kata. Datang dalam keadaan pelik. Islam tu dalam keadaan pelik dan akan kembali pelik. Hari ini kalau anak-anak kita pandai baca Quran, itu pelik tuan-tuan. Pelik. Yang tak pelik ni kalau dia pandai menyanyi. Di hatiku hanya ada kamu. Kalau pandai menyanyi, itu biasa ya. Tapi kalau pandai baca Quran, luar biasa anak kau ni, Mat. Anak orang lain tak pandai baca Quran, tak hafal surah-surah pun. Kalau ada anak kita yang hafal surah Yasin, surah Al-Kahfi,
Wah, ini luar biasa ni. Tapi kalau hafal lagu-lagu itu biasa. Islam akan dalam keadaan pelik, dan beruntunglah kata Rasulullah orang yang pelik ini. Itulah tadi kalau remaja-remaja boleh datang beribadah kepada Allah, dalam suasana ibadah kepada Allah, ingat kepada Allah, maka mereka akan dapat perlindungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Golongan yang ketiga yang akan dapat perlindungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti ialah seorang laki-laki. Walaupun seorang laki-laki termasuklah wanita. Ya, Nabi sebut seseorang. Orang laki-laki termasuk juga wanita. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Tuan-tuan, hati di mana sekarang ni? Memanglah hati kita dalam dada kita ni, dalam badan kita. Tapi Nabi kata kalau hati itu berada kat masjid, itu golongan yang sangat special, VIP pada hari akhirat nanti. Pergi mana-mana pun, dekat nak waktu semayang, dekat waktu ni, dia teringat nak pergi masjid. Bukan Pak Bilal, Pak Imam saja. Siapa-siapa yang hatinya sentiasa ingat kepada masjid akan termasuk golongan ini. Saya yakinlah, insya-Allah agaknya ya, masjid ini terbina di atas sumbangan tuan-tuan yang punya hati untuk membina masjid ini. Setelah masjid ini terbina dengan begini indah, makin suka, makin sayang kita untuk datang ke masjid, makin kerap kita datang ke masjid. Kalau hati kita terpaut untuk sentiasa datang ke masjid, mudah-mudahan kita tergantung dalam golongan itu. Nanti apabila kita dapat bonus, untung berniaga sikit, dapat sumbangan daripada mana, duit rezeki lebih, dapat pula kebun sawit, ngecop sawit lebih pula tan yang kali ni, dapat lebih belanja. Perkara pertama yang kita ingat, sebahagian daripada harta ni, sumbangan ini, bonus ini nak kita sumbangkan ke masjid. Kalau itu adalah fikiran kita, dalam hati kita, insya-Allah kita masuk dalam golongan ini. Tapi bila dapat bonus je, kat Syakab 3 rasa di restoran Saujana. Itu yang dulu kita fikirkan, jauh lagi. Hati kita bukan kat masjid tu. Hati kita dekat perut. Hati kita di perut. Hati orang yang sentiasa masjid. Bila ada masjid nak buat aktiviti, dialah orang yang cepat-cepat bersungguh-sungguh untuk datang. Itu di antara generasi ataupun kumpulan manusia yang akan mendapat perlindungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang pertama tadi, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang membesar dalam suasana ibadah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. 3. Golongan yang keempat yang Nabi sebut, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki. Sekali lagi Nabi sebut laki-laki, termasuk jugalah kaum ibu, kaum wanita. 2 orang manusia yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, dan berpisah juga kerana Allah. Kalau ada 2 orang manusia seperti ini, dia akan mendapat keistimewaan Allah, perlindungan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Tuan-tuan, ada tuan-tuan kawan-kawan yang kita jumpa dia, suka pada dia, kasih pada dia kerana Allah. Kawan-kawan sepermainan ramai tuan-tuan. Ni kawan-kawan sepadang golf itu ramai. Jumpa je, di mana kita nak main tang ni? Minggu ni kita nak main kawan. Kawan-kawan sepemancing ramai. Jumpa je, tak ada cerita lain, mata pancing lah. Mana lubuk-lubuk ikan yang kita nak pergi. Apa lagi? Kalau yang rakan MLM, multi level marketing, bisnes, macam-macam bisnes, asal berjumpa je, mana kita nak jual barang ni. Itu belum sampai lagi.
Tapi dua orang yang berkasih sayang ini, dia suka sangat, kasih sangat pada seorang lelaki ni. Sebab bila tengok muka dia saja, kita ingat untuk beribadah kepada Allah, ingat nak baca Quran, ingat nak sembahyang di masjid. Kalau kita buat silap, salah sikit, salah langkah, dia akan tegur kita. Mat, kenapa kau pakai seluar pendek? Mat, kenapa bini kau ni aku tengok tak pakai tudung semalam? Dia tegur kita. Ada tak kawan-kawan kita macam tu? Kalau tak ada, tuan-tuan kena cari. Jiran kita ke, di pejabat kita ke, tuan-tuan kita kena cari kawan-kawan yang boleh mengingatkan kita. Sebab Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berpegang kepada agama, atau berpegang kepada agama sahabatnya, kawannya. Nak tahu agama kita, tengok kawan-kawan kita siapa semasa hidup di dunia ini. Dan satu riwayat disebutkan bahawa manusia ni pada hari akhirat akan masuk syurga dalam keadaan berombongan. Berombongan, satu rombongan akan masuk syurga. Dan rombongan itu tengoklah, kalau kita ni rombongan daripada Pulai Perdana, satu kumpulan datang. Mudah-mudahan kita lah tu, tuan-tuan lah daripada Pulai. Saya Pulai Indah, rombongan. Kalau kita tak masuk rombongan ini, tak masuk lah, kan? Jadi kita tengok siapa kawan-kawan kita di dunia. Rombongan kita rombongan ke mana? Kalau asal nampak berjumpa je teringat karaoke, berjumpa je teringat karaoke, itu berat sikit. Berjumpa je ni, ada filem baru nak tayang besok ni, itu berat sikit. Tapi kalau datang berjumpa je, ni dekat Nawatu dah ni, jom kita, mudah-mudahan satu rombongan kita datang. Jadi kalau kita daripada dunia dia tak masuk rombongan ini, kita dah masuk rombongan mana lagi? Rombongan mana lagi? So kena kerap datang ke sini biar kita termasuk dalam, nama kita ada dalam senarai rombongan daripada Pulai Perdana yang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jangan asingkan diri kita, jangan pilih, jangan tersalah pilih kawan-kawan. Itu yang keberapa tadi tuan-tuan? Imam yang adil, pemuda yang membesar kerana dalam suasana ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya tergantung ke masjid, dan yang keempat, dua orang laki-laki yang berkasih sayang kerana Allah. Empat. Golongan yang kelima, rajulun talabathu imra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini golongan yang kelima. Seorang laki-laki, ini laki-laki sungguhlah. Untuk laki-laki, untuk perempuan pun boleh agaknya, tapi ini kisah laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan zata mansabin wa jamal, yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Kedudukan pun ada, cantik pun ada. Goda laki-laki, seorang laki-laki untuk buat maksiat. Tiba-tiba dia kata, inni akhafullah, sesungguhnya aku ditakutkan Allah. Maka dia tinggalkan perbuatan maksiat yang nak dilakukan. Kalau boleh setara itu tuan-tuan, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan itu. Ini belum sampai, sekarang ni orang goda bukan lagi dengan secara zahir. Macam-macam sekarang ni, dalam internet, dalam komputer, dalam handphone, kan? Macam-macam jenis orang menggoda, kan? Hi, dia tegur kita, kan? May I know you? I have gone through your profile in your Facebook. Can we be friend? Dia kata. Nak goda tu, nak goda, nak cuba, nak tarik dan sebagainya. Kalau kita ada iman, iman itulah yang memagar kita. Kalau boleh, di saat-saat seperti itu, berdepan dengan perbuatan maksiat, kita teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata, inni akhafullah, aku takutkan Allah. Kita tinggalkan, kita switch off, tinggalkan. Maka mudah-mudahan juga tergolong dalam golongan yang kelima ini. Berdepan dengan satu peluang untuk buat maksiat, tapi maksiat itu ditinggalkan, dijauhi kerana terlintas takutkan Allah.
Ini sama macam hadis yang tadi, 3 orang pemuda tadi. Saya teringat juga tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tuan-tuan. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha. Dikuncinya pintu, dikuncinya tingkap, dan dia mengajak Nabi Yusuf untuk buat maksiat. Siapa tak tergoda? Zulaikha, perempuan cantik, Nabi Yusuf pula handsome, kan? Tetapi di saat itu Allah sebut dalam Quran, falaula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah pada ketika itu Nabi Yusuf tidak melihat burhan rabbih, bukti dari Tuhannya, dia terlintas. Ikut sebahagian daripada mufassir disebut yang dimaksudkan lintasan yang terlintas di fikiran Nabi Yusuf ataupun yang Nabi Yusuf nampak pada ketika itu ada banyak perkara. Antaranya ahli mufassir mengatakan baru nak bersama dengan Zulaikha, tiba-tiba Nabi Yusuf terbayang wajah ayahnya Nabi Yaqub. Itu sebagai daripada mufassir mengatakan dia teringat ayahnya, lalu dia teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak jadi. Lalu pun dia meninggalkan Zulaikha, sehingga baju Nabi Yusuf koyak dari belakang, kan? Bila Nabi Yusuf beralih, Zulaikha capai dari belakang, koyak dari belakang. Kemudian tiba-tiba pintu terbuka. Bila pintu terbuka, Nabi Yusuf dituduh ingin melakukan kejahatan kepada Zulaikha, dan itulah yang Zulaikha tuduh. Kata Nabi Yusuf yang nak buat jahat dengan dia. Setelah diadili di mahkamah, ternyata sehingga saksi mengatakan kalaulah baju Nabi Yusuf tu koyak di depan, itu memang salah Nabi Yusuf sebab dia beradab. Ini baju Nabi Yusuf koyak di belakang. Ini maknanya bukan Nabi Yusuf yang salah, Zulaikha yang salah, dia yang lebih-lebih. Tapi walaupun Nabi Yusuf bersalah, tidak bersalah, tapi akhirnya dipenjarakan juga. Ini cerita politik, ya, dipenjarakan juga walaupun tidak bersalah. Tapi saya nak sebutkan inilah ciri-ciri yang tadi, berdepan dengan peluang untuk buat maksiat, akhirnya apabila teringatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus tak jadi, narik diri. Dah 5, ya. Imamun adil, syabun nasya'a fi ibadatillah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, rajulani tahabba fillah, kemudian rajulun da'athu imratun, lelaki-lelaki yang diajak oleh perempuan, digoda oleh perempuan, tapi ditakutkan kepada Allah. 5. Golongan yang ke-6 yang mendapat perlindungan arasy daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti ialah rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini susah nak buat, tuan-tuan. Seorang laki-laki, masuk juga wanita, yang menginfakkan, bersedekah dengan hartanya dengan tangan kanan dan disembunyikan sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang dikeluarkan oleh si tangan kanan. Boleh tuan-tuan buat macam tu, tuan-tuan? Kita bersedekah, tak ada seorang pun tahu. Isteri kita pun tak tahu, anak kita pun tak tahu, jiran sebelah rumah kita pun tak tahu, tak ada orang tahu. Tapi kita lah, masjid bulan beranak ni cepat siap. Kalau tak ada aku, tak siap ni. Sudah. Bila nak terima je, dia terima nak dia supaya disebut-sebut orang, supaya dipuji orang, supaya disanjung orang, supaya dikatakan dia ni pemurah, dia ni pemberi. Orang yang paling bernilai di sisi Allah bukan nilai jumlah besar atau kecil jumlah yang disedekahkan, tetapi ikhlas tak ikhlas je yang disedekahkan itu. Sedekahlah apa kemampuan, tapi orang tak tahu. Itu yang paling baik. Sehingga disebutkanlah hadis, apa yang dibelanjakan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Dia sendiri pun tak kisah. Saya teringat satu kisah, tuan-tuan. Satu tempat ni zaman Sultanan mana-mana dulu, wallahu alam. Dia membina sebuah masjid yang besar. Dibina dengan belanja yang besar. Satu saat apabila masjid tu hampir nak siap, Sultan yang memerintah berfikir untuk berikan nama apa masjid ni. Apakah nama yang sesuai untuk diberikan kepada masjid ini? Fikir-fikir, akhirnya sampai dia bermimpi pada satu malam. Dia bermimpi supaya dinamakan masjid ini dengan nama seseorang.
ada nama seseorang. Besok pagi bila dia bangun, Sultan ni bangun, dia tanyalah kepada orang menteri-menteri dan orang bawahan dia ni, siapa nama si fulan-fulan ni? Aku dapat mimpi supaya masjid ini dinamakan dengan nama beliau. Bila dicek di kalangan orang kaya-kaya, yang penderma-penderma, di kalangan menteri-menteri, tak ada yang nama ni. Nama ni asing. Habis dicari, akhirnya jumpalah nama ini milik seorang laki-laki yang miskin, berada di hujung kampung. Lalu dipanggil dan ditanya, apakah sumbangan engkau untuk masjid ni sehingga nama engkau naik? Lalu begitu. Dalam mimpi supaya diberikan nama masjid ni, dinamakan dengan nama beliau. Dia kata, aku tak buat apa-apa pun. Cuba fikir betul-betul. Tak buat apa-apa pun. Adalah sikit, dia kata, setiap hari kalau dia nak pergi kerja, dia akan lalu ke kawasan masjid ni. Dan oleh kerana dia orang miskin, tak tahu nak sumbang apa, sepanjang perjalanan daripada rumah dia tu, dia akan kutip apa-apa yang ada. Kalau ada batu-batu lah, kalau ada kayu-kayu lah, dia bawa sampai dekat masjid, dia tinggalkan dekat masjid tu. Harap-harap boleh digunakan untuk pembinaan. Besok dia tak ada bawa lagi, dia ada batu ke kayu ni, dia bawa, dia barangkali boleh masjid gunakan untuk pembinaan, ditinggalkan. Tapi dia buat itu memang betul-betul ikhlas, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah nilai. Sampai macam tu. Tapi kalau kita orang kaya, tuan-tuan, ada duit lebih lah. Dia orang miskin, tapi dengan penuh keikhlasan. Jangan besok penuh kayu dengan batu kat belakang tu. Ada orang bertanya, tuan-tuan, bersedekah dengan riak atau tak bersedekah langsung, mana lebih baik? Nak bersedekah ni tabung masjid lalu betul sembahyang Jumaat kan, atau ada tabung kat belakang, nak sedekah ke tak sedekah? Ini kalau sedekah ni riak, takut orang nampak, baik tak payah sedekah. Baik tak payah sedekah tu syaitan bisik supaya jangan bersedekah. Besok minggu depan macam tu juga, nak sedekah tak sedekah. Dari rumah dah ukur dah RM10 dah poket, tapi sampai kat masjid ni, dia takut riak ni, tak payah sedekah. Itu bisikan daripada syaitan. Sama juga nak sembahyang sunat, tuan-tuan. Lepas sembahyang isyak nanti nak sembahyang sunat, kita sembahyang sunat ni, nanti sembahyang ni jadi riak, lebih baik tak sembahyang. Besok macam tu juga, lusa macam tu juga. Habis bila kita nak mulanya, asyik riak aja. Ini memang bisikan daripada syaitan. Kena lawan. Riak pun riak lah. Hari ni kita riak RM10, besok kita riak lagi, tak apa. Lama kelamaan riak tu akan hilang. Sebab amalan yang kita buat ni ada keberkatannya, ada peranan dalam hidup kita. Kita sedekah RM10, oh berat RM10 ni, tapi tak apalah, sedekah. Besok RM10 lagi, lama-lama RM10 tu jadi ringan. Sampai, sebab biasanya orang akan, bila kita belanjakan hartanya, Allah akan ganti lebih banyak lagi, tuan-tuan, banyak lagi. Hari ni kita bersedekah RM10, Allah akan ganti berganda-ganda. Mudah-mudahan besok lusa kita boleh sedekah lebih daripada apa yang kita sedekah hari ini. Tapi kalau kita kedekut, maka kita akan menjadi makin mengecil duit yang kita miliki. Jadi kalau takut karya, buat aja. Mana kita kena lawan perasaan itu, lawan bisikan-bisikan yang negatif itu. Itu golongan yang ke-6. Dan golongan yang terakhir, golongan yang ke-7 pada malam ini, dalam hadis ini disebutkan, yang mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rajulun, seorang laki-laki lagi, maksudlah juga wanita, zakarallaha, yang mengingati Allah, berzikir kepada Allah, khalian, dalam keadaan sendiri-sendiri, sunyi-sunyi, fafadat ainah, maka mengalir kedua mata. Tuan-tuan pernah ke tuan macam ni, tuan-tuan? Pada malam yang sunyi, bangun seorang-seorang kita, ambil air semayang sunat, tahajud, Allahu Akbar. Lepas habis tahajud kita istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kenangkan dosa kita yang banyak, satu persatu kita kenangkan. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan kedua ibu bapa, dosa kita dengan
kawan-kawan, dosa kita terhadap isteri, dosa terhadap anak, dosa terhadap suami. Kenangkan dosa kita satu persatu sampai kita ingatkan Allah, Allah, astagfirullah, mengalir air mata. Kalau boleh buat macam ni tuan-tuan, mengalir mata pada malam kita, insya-Allah masuk golongan yang ketujuh disebutkan dalam hadis ini, yang mendapat perlindungan, yang menjadi orang yang istimewa pada hari akhirat nanti. Mudah-mudahan perjalanan kita selepas daripada itu jadi lebih mudah. Siratal mustaqim pun mudah, hisab pun mudah, maka boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita sebut nama Allah tak rasa apa pun. Allahu Akbar, imam angkat takbir, tak sapu. Sedangkan kita sebut tu Allah Maha Agung, tak rasa pun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Azan disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak rasa apa pun, tak masuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Bagaimana untuk kita mengalirkan air mata pada waktu malam? Bangun malam pun jarang-jarang apatah lagi untuk mengalirkan air mata. Ini disebutkan supaya kita ni bersemangatlah, insya-Allah lepas ini. Dia formula dia begini, wallahualam, ada orang bagi tahu tuan-tuan, kalau kita tak mau menangis, pura-pura menangis, tabaka dia panggil. Fa illam tabki fatabaka. Kalau kamu tak mau menangis, pura-pura menangis. Buat lolok-lolok, lakon-lakonlah. Ya Allah. Memang begitulah. Lama kelamaan insya-Allah hati kita akan jadi sejuk, hati kita akan jadi basah dengan air mata yang menitis, walaupun setitis, boleh mampu memadamkan api neraka yang untuk sediakan untuk kita. Mengalirkan air mata. Kerana orang yang boleh menyesal sehingga boleh mengalirkan air mata ni, dia bukan main-main tuan-tuan. Boleh buat-buat, tak boleh buat-buat, cubalah, tak jadi kan, tapi datang daripada keinsafan, daripada hati seorang manusia. Itu memang asli, yang genuine, bukan barang cetak rompak. Hati yang betul-betul asli, yang insaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini bukan datang spontan, bukan datang dengan mengejut, tapi perlukan perlatihan, kan? Dan keinsafan yang datang bagi hamba Allah yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kaitkan dengan satu ayat Quran yang disebut, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Disebut nama Allah, dia ada antena tu, tertarik dia, terpanggil dia, hatinya bergetar. Sebut nama Allah, yang disebut nama Allah itu lidah yang menyebut, mulut yang menyebut, tapi hatinya ingat kepada kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah, sebut nama Allah dengan mulut, dengan lidah, tapi hati dan perasaan ingat kepada keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dibacakan kepadanya ayat Quran, bertambah imannya. Wallahu alam, tuan-tuan, itulah hadis yang dapat kita bacakan. Hadis ni hadis lama, itu hadis yang biasa kita dengar. Mudah-mudahan malam ni refresh balik. Ada 7 golongan: imam adil, imam pemimpin yang adil, pemuda yang besar dalam suasana ibadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya tersangkut, tergantung di masjid, 2 orang laki-laki yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Laki-laki yang diajak oleh perempuan, digoda oleh perempuan untuk melakukan maksiat, tapi dia mengatakan aku takutkan Allah. Dan yang keenam, laki-laki yang menyedekahkan harta dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan. Dan golongan yang ketujuh ialah golongan yang mengalirkan air mata pada waktu malam apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, tuan-tuan, supaya kita diberikan, jadikan salah satu daripada golongan-golongan ini dan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan sedikit bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami,
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ya Allah, ya Tuhan kami, manfaatkanlah ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah lagi ya Allah ilmu-ilmu yang memberi manfaat kepada kami. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukalah antara kami dan masyarakat kami dengan kebenaran, mungkin Kau berdoa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sekiranya ada di kalangan kami ini yang masih berdosa ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka, dosa-dosa kami ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami ini yang ditipu penyakit ya Allah, berilah kesembuhan kepadanya. Sekiranya ada di kalangan kami ini yang ditipu musibah hutang ya Allah, berikanlah kemudahan kepadanya untuk membayar hutang-hutang tersebut. Sekiranya ada di kalangan kami ini ditipu dengan musibah kerunsingan hidup ya Allah, selesaikanlah daripada masalah-masalah hidupnya ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami ini yang berbalah di antara satu sama lain, Kau damaikan di antara keduanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Kau tunjuklah kami, tunjuklah istri-istri kami dan suami-suami kami, tunjuklah anak-anak kami ya Allah, dan masyarakat kami dengan kebenaran ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Penunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.